بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين Betul-betul يعملون. sayang. Pelan-pelan boleh? Baca pelan-pelan, betul-betul. Semula insyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terusnya, sekolah ayat akhir. Sila. Ustazah Fahila nak baca ke? Baca pun ada MJ dia tu. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Pula ayat akhir ya. Ya, Ustazah, sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. الله أكبر. Sekian. Terima kasih Ustazah. Okay, sadaqallah azim, insyaAllah, tabarakallah. Kalau Ustazah belum masuk lagi, boleh kot. Siapa yang nak ngaji lagi 10 ayat awal, 10 surah Al-Kahfi, sila. Ni saya belum jumpa ni muka suratnya ni macam mana ni? Lepas azan ke? Boleh. Muka surat dekat slide tak sama dengan dekat kitab tu. Lepas azan ke? Lepas azan ikamat tu ke? Ya. Dia masuk kepada rukun solat. Rukun solat kan ada 13. So kita dah masuk, kita hari ni masuk rukun yang ke-12. Maknanya dah last. Dah nak tertib dah. Cari. Dekat slide tak sama dengan kitab kita. Syarat sah solat bawah lagi ya? Siapa Kak Jumini? Muka surat 293 Al-Kahfi. Dekat di slide? Tak, bukan. Ini kitab apa ni Imam Syafi'i tu. Fiqh mazhab Imam Syafi'i tu. Oh, Takbiratul ihram. Al-Quran. Maaf, ingat tak ada muka surat dalam Al-Quran. Kita tak ada, bukan. Bonda Moda, kita dah sampai kepada salam yang pertama. Tertib, sebelum tertib tu. Kita dah masuk rukun solat lah, rukun solat. Yang apa tadi Tok Manina tu dah lepas lah. Lepas lagi, naik lagi pula. Selepas itu. Dah. Tok Manina tahu tak? Tok Manina tu dah lepas dah. Lepas I'tidal. Dah lepas dia nombor 12 Dah lepas bawah-bawah. I'tidal tu lagi. Tertib dah. So kita nak sampai ke salam yang pertama. Kita lepas syarat selawat hari tu. Duduk antara dua sujud sudah. Ya. Lagi. Naik lagi. Sampai salam yang pertama. InsyaAllah. Jumpa lagi gitu. Sunat-sunat dalam solat dan ke-13. Maksud semua rukun mengikut urutan ke berapa? 12? Halo? 12, salam yang pertama. Syarat berselawat ke atas Nabi, apa halnya ni? Berselawat selepas tu lah. Selepas berselawat tu lah. Salam, okey, dah jumpa. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you for helping. Nak belanja apa? Datanglah sebelum Perak. Saya belanja Perak. Astagfirullah. Mai turun Perak dulu. Anak Perak menghitam je. Perak tak hitam. Perak dia still macam tu. Dia kena gosok selalu, kalau tidak jadi hitam. Campur dengan keluli. Oxidize, dia oxidize. Perak pure kan, dia oxidize. Aduhai. Mira lah baca 110, 101, 110 terus. Ya, tengah ready. Cepat. Ustazah belum masuk ni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Aku buka mic aku tak tutup mic. Tak masuk lagi kan. Oh yelah ada record. InsyaAllah. Okay, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya muallimah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bini mati ketemu saya. Tamam, alhamdulillah. Silakan. Hari ini pagi ni Kak Amira juga ke? Yes, of course. Alhamdulillah. Rezeki dengan moderator yang lain. Kenapa dengan saya je? Allah dah tulis dah. Qadar Allah. Masya Allah. Lain lagi kau buat pengumuman satu Malaysia Allah Masya Allah. Taklah Ustazah. Apa ni hari tu Ustazah kata kami jumpa balik. Tengok Allah atur hari ni kita jumpa Ustazah Isnin. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi kat kita akan jumpa. Kita tukar waktu lain kan? InsyaAllah. Nanti ada iklan yang lain. Ya, Masya Allah. Fadali. Baik, terima kasih Ustazah. Okey. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Hajah Noliah binti Haji Kasmuri kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gema Nur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan kitab Imam Syafi'i jilid yang pertama. Yang saya hormati, lagi saya kasihi Sahabat Pentadbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Puan Haji Rosniati binti Mansur, yang dikasihi lagi dihormati sahabat-sahabat pencinta ilmu yang tetap setia menunggu daripada subuh tadi maraton ke kuliah duha ini, Masya Allah. Semoga Allah merahmati, amin ya rabbal alamin. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pagi ini, baiklah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم. Amin ya Rabbal Alamin. Kita menyambung nanti insya-Allah salam yang pertama daripada rukun sembahyang yang ke-12 insya-Allah. Tanpa membuang masa lagi saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli ni'mah bi ni'mati tatimmus salihah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghisna wa la takilna ila anfusina tarfat ainin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Amma ba'. Terima kasih admin untuk pagi ni. Masya Allah, di pagi, petang, siang, malam aku jumpa dia je. Allah lah rezeki kan. Tapi ramai je selain daripada Kak Amnira, seluruh saf kepimpinan, terutamanya Kak Ajah Rosniati lah. Pagi-pagi duk telefon saya, tak telefon dia, dia telefon saya telefon dia balik. Saya ingat dia nak cerita pasal hari Jumaat. Lepas tu dia kata, Ustazah, pagi ni free. Alhamdulillah. Pagi free, tengah hari saya tak free sangat. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu semua di-freekan jugalah tengah hari nanti ya. Seperti mana Allah freekan kita pagi ni dengan kebaikan yang besar insya-Allah. Tak kisahlah, tadi saya nampak ada macam tengah menengah tu macam buat karipak tadi. Agaknya nanti saya nampak dia buka kamera tu. Itulah ceritanya. Buat biskut raya. Biskut raya dah. Kak Zaliha di mana? Bangkit Zaliha dekat Tampin ni 9. Jauh benar biskut raya ni, tapi boleh post agaknya jual lah. Jual Ustazah. Baik, nanti boleh share dengan Kak Amnira, nanti boleh tunjukkan pada saya. InsyaAllah, mana boleh sampai Johor, mana tahu boleh sampai ke Madinatul Nabi ataupun Makkahul Mukarramah lah. Boleh saya bawa insyaAllah, biiznillah. Biasa kalau ada jamaah untuk Ramadan punya umrah ni, saya bawa kuih raya sekali. Dia macam berangan-berangan nak raya kat sana tapi belum dapat lagi raya kat sana ni. Mudah-mudahan ada kebaikan insyaAllah. Ibu kakak yang rahmati Allah sekalian. Okey. Walaupun Kak Amnira tadi, admin kita pagi ni, dia dah beritahu, kita akan masuk rukun yang ke-12 dan ke-13. Pagi ni, saya bagi sedikit edisi khas. Edisi khas untuk ibu-ibu kakak yang bersama dengan seluruh keluarga besar Gemerut Iman. Ada rakaman di FB Live saya. Jika tak sempat berada di sini, moga Allah sempatkan untuk singgah di FB Live saya ataupun singgahlah di rakaman yang akan dikongsikan di YouTube rasmi Gemerut Iman. Berusahalah. Sesungguhnya usaha kalian ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu ganjaran yang tidak terperi kelak di hari akhirat. Kita nampak benda ni nampak remeh tau. Just sebab kalau ibu-ibu tengok status saya malam tadi lah kot. Saya sebenarnya terjaga. Kemudian saya terpandang ada seorang admin punya status. Lepas tu saya tekan link tu. Link tu, Allahumma salli ala Muhammad, dia membawa kepada page WhatsApp page tu, tak silap saya. Group lah. Yang tu orang lain tak boleh buat apa-apa, hanya admin je yang boleh buat kat situ buat headline. Sebab saya cari saya punya kan. Saya punya kelas. Saya tak headline orang lain punya. Saya headline saya punya. Kelas saya minggu lepas. Allahu Akbar. Moga-moga ada kebaikan. Kenapa duk aku pula nak share aku punya yang sebenarnya aku dah sharing pun sebenarnya. Tak perlu pun sepatutnya kan. Sebab saya ada dekat FB saya, dekat apa saya. Tapi kat situ ada tulis. Itu adalah usaha seluruh
admin Gemenur Iman. Itu penghargaan daripada Allah melalui saya. Sesungguhnya kalian sedang melakukan jariah berterusan. Kalau lelah, kata Kak Intan pagi tadi, biarlah kita buat perkara ini seluruhnya kerana Allah. Lillahi ta'ala. Itu penting. Dan sesungguhnya seluruh ahli jawatan kuasa Gemenur Iman ini, saya rasa tak cukup tidur. Tapi tak apa. Di hari akhirat nanti, WhatsApp channel, Masya Allah. WhatsApp channel. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sesungguhnya, itu lebih mudah untuk diakses. Kalau tak pergi mana? Allahumma salli ala Muhammad. Pergi YouTube, dia nanti kena cari satu-satu, lambat. So dekat channel tu, terus bagi iklan. Macam tu lah. Dia kena selalu bagi macam tu. Sebab seluruh keluarga besar Gemenur Iman yang bersama dalam majlis ilmu ini, Allahumma salli ala Muhammad, bolehlah singgah FB saya juga. Pergi share link juga situ. InsyaAllah nanti diorang akan pergi ke situ juga. So akan dapat jariah berterusan lah untuk seluruh yang berusaha di dalam keluarga besar Gemenur Iman ini. InsyaAllah. Percayalah. Allah sedang memandang kalian dengan pandangan kasih sayang. Apatah lagi yang bersama seluruh jamaah yang katanya daripada subuh, sebelum subuh, mana ada sebelum subuh? Lepas subuh tadi, lepas subuh. Sebelum subuh orang tahajud Pagi tadi kelas saya tak ada sebelum subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya tunggu Kak Amira cakap nak masuk, nanti saya buka balik lepas sebelum subuh Kak Amira. Ya, Ustazah. Apa jawapannya? InsyaAllah lah. InsyaAllah. Bismillah. InsyaAllah. Bismillah semua dia sebut. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita menghabiskan 2 rukun untuk keseluruhan Allahumma salli ala Muhammad, rukun bagi rukun solat ini, Allahumma salli ala Muhammad, itu jilid pertama. Hari ini saya buka khusus kerana minggu hadapan kita akan berpuasa. Subhanallah. Saya dah rasa gementar jiwa dan raga. Ibu-ibu kena rasa ni, minta Allah bagi rasa. Berdebar-debar nak masuk Ramadan. Kenapa mesti nak berdebar-debar, Ustazah? Kita excited nak masuk ni. Subhanallah. Excited ni bahasa manusia yang sangat dipahami. Dan bahasa kita orang biasa ni seronok lah. Ya Allah, tak sabar nak masuk Ramadan. Ya Allah. Teruja. Teruja tu biasa je. Teruja tu okey bahasa Melayu. Guna bahasa Inggeris dia lebih orang macam macam tu lah. Wow, macam tu kan. Bahasa Inggeris. Dalam bahasa Arabnya, dia akan merasa, okey, yang ni bahasa tasawuf. Ini tengah hari nanti kita akan belajar. Tapi saya bagi pagi ni. Kita akan rasa tadarruk dan tawaduk. Tadarruk dan tawaduk. 2 perkataan ini akan membawa kepada kita akan khusyuk. Macam mana puasa boleh menjadi khusyuk? Sedangkan kebiasaan cerita khusyuk adalah dalam solat. Sebenarnya khusyuk ini dalam semua jalan kehidupan. Bukan sahaja solat. Solat adalah yang paling utama. Walaupun dalam solat nanti, kalau tengok 13 rukun tu tak ada pun boleh khusyuk. Betul? Betul tak? Ada tak cerita pasal khusyuk? Ada. Yang 2 last ni pun tak ada cerita pasal khusyuk. Nanti ibu akan jumpa pada level yang ketiga selepas rukun ini. Jauh lah khusyuk tu. Dan ini hanyalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana boleh khusyuk dalam puasa ni? Saya tak nak dengar pula tu. Saya dulu pun tak tahu. Rupanya khusyuk ini berasal daripada perkataan yang memang kita tahu tenang. Tapi dia bermula daripada perkataan tadarruk wa tawaddu. Tadarruk wa tawaddu. Jadi pagi ini edisi khas bersama Gemenur Iman ini, Allahumma salli ala Muhammad. Saya akan kongsikan sedikit sebanyak berkaitan dengan adab-adab puasa dan perkara yang dimakruhkan. Jadi admin untuk yang ni nanti kalau saya dah siap ni baru buka balik. Tak apa, hari ini kita buka besar je. Untuk semua orang, saya boleh melihat semua yang bersama yang membuka kamera. Yang tak buka kamera saya nampaklah namanya. InsyaAllah. Saya harap admin-admin Gemenur Iman ni bolehlah. Allahumma salli ala Muhammad. Cuma Kak Zala Ibrahim kena tepikan sikit sebab sedikit tangan tu perlu dijaga auratnya, takut nanti termasuk dekat rakaman ni kan. Tapi buka. Tapi gitu. Yang tu tak nampak. Buat kuih apa Kak sebelum nak mula ni? Ternampak ni, baik aku tanya dulu. Kuih apa? Dia tak buka. Tak buka mic. Dia tak buka mic. Minta maaf ya. Pun tak buka. Tak jumpa mic pula dia. Nanti tulislah Kak Tulis kalau tak boleh cakap tulislah. Kuih apa? Suka Kak Suaya ni. Buka kamera Kak Suaya. Hari ni semua orang buka kamera.
Sila-sila, buka kamera. Tapi buka kamera, tutuplah aurat dengan baik dan menjagalah adab dia. Kalau nak tidur, tutup kamera. Kalau bekerja tu tak apa. Senyum kan bekerja. Kak Hana MN tu macam dalam keadaan bekerja. Allah SWT Muhammad, kakak yang lain juga. Terima kasih singgah dalam kesibukan kehidupan kita harian. Ya Allah, pagi ni sepatutnya bukan bersama saya. Bangkit kelapa Ustazah. Bangkit kelapa. Yang dulu-dulu zaman nenek-nenek kita. Bangkit kelapa. Ya. Okey, lagi sekali saya buat segmen saya. Bangkit kelapa. Masya Allah. Nanti saya bagi alamat mak saya. Allahumma salli ala Muhammad. Itu mak saya suka tu. Mudah-mudahan nanti boleh Kak Amnirah bantu saya. Mak Ustazah duduk mana? Mak saya duduk Puchong saja. Mak saya duduk Puchong. Dekat Putra Perdana, insya-Allah. Okey. Ini bukan cerita pasal bangkit. Kita nak bangkit untuk kita bukan bangkit kelapa, kita nak bangkit. Excited nampaknya Ustazah. Itu excited. Aku pun suka makan bangkit, betul lah. Kira orang Jawa ni. Dia punya kuih sebenarnya orang Johor. Betul kan? Orang Johor punya kuih kan? Kau tak salah saya? Okeylah Kak Rabida Ida tu. Tak tahu lah bangkit apa. Zaman nenek aja. Zaman nenek je. Cuba tanya nenek orang mana, tak adalah, saya gurau je. Nenek dah tak ada. Mudah-mudahan dia menjadi ilmu yang bermanfaat untuk yang memberikan ilmu ini. Walaupun cuma cerita pasal bangkit. Minta maaf Melaka kot. Okey. Bukan Johor Okeylah. Tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak cerita tentang adab-adab puasa dan perkara yang dimakruhkan dalam bulan Ramadan. Walaupun saya tahu ibu-ibu dah belajar. Ibu-ibu dah tahu. Ibu-ibu dah melalui fasa Ramadan ni. Kalaulah Kak Amnira agaknya sama dengan saya lah. Hampir 40 tahun berpuasa. Hampir. Sebab saya start puasa darjah 2. Darjah 1,5 hari je. Tadika aku tengokkan mak suruh puasa, aku tengok paip tu aku rasa macam air mineral, air kelapa yang sedap. Dia setitik tu, ya Allah. Mak tak nampak. Masa tu tak tahu Allah SWT ada. Walaupun beriman kepada Allah SWT. Yang tu tak berdosa lah. Baru umur 6 tahun. Jadi bila sampai satu tahap, Allahumma salli ala Muhammad, waalaikumsalam warahmatullahi. Air Pepsi Muqata'ah. Kena boykot Kak Ajah yang cerita pasal air Pepsi tu. Dulu memang istilahnya dulu kalau air pipe, orang panggil air Pepsi kan. Itu memang dulu. Betul. Sama je kita. Korang pagi ni semua nak sama macam aku. Boleh lah. Tak ada masalah. Okey je. Okay. Semua orang memang saya rasa begitu. Dan apabila kita meningkat dewasa, semakin berumur, Allah beri kita peluang dan ruang belajar. Dan semakin belajar, kita semakin beradab. Tetapi, walaupun kita beradab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kakak yang baru masuk dan beri salam keseluruhannya. Juga di FB Live saya. Walaupun kita belajar, tapi ada satu kelemahan diri saya lah terutamanya. Saya rasa sebahagian daripada kita lah, tak semualah. Kita tetap kurang adabnya. Jadi hari ini, pagi ini, subhanallah, 4 Mac hari ini, ni jarang-jarang saya berada di kelas pagi ni. Subhanallah, saya kena sebut banyak kali ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ikutkan ni waktu berehat saya, tapi sebab pagi tadi tak ada kelas, jadi alhamdulillah cukup berehat lah. Moga-moga pertemuan pagi ini, subhanallah, bila kita belajar tentang adab ini sekali lagi, ataupun 10 kali lagi, 100 kali pun kita mengulang tentang adab puasa ini, moga tahun ini, 1445, kita punya puasa adalah berada dalam tahap adab yang sungguh tinggi di sisi Allah SWT. Dan adabnya tinggi, akhlaknya merendah diri. Faham tak ayatnya? Adabnya tinggi. Adab tinggi itu di hadapan siapa? Bukan di hadapan ustazah. Bukan di hadapan ibu bapa. Bukan di hadapan suami. Bukan juga di hadapan manusia. Adab kita adalah dengan Allah Azza wa Jalla. Adab kita adalah dengan Allah Azza wa Jalla. Dan bila kita berhadap dengan Allah SWT, Subhanahu wa ta'ala ini, kita akan meninggalkan perkara-perkara yang makruh insyaAllah. Kita tengok nanti, apakah perkara makruh yang kita akan kongsikan pagi ini. Dan permulaan ini, antara adab puasa mengikut mazhab Imam Syafi'i, jilid yang kedua, muka surat 4 atau 5. Nanti admin buat iklan untuk masuk dekat YouTube tu, just tulis tambah sikit lah. Dia tambahan edisi khas untuk berkaitan adab-adab berpuasa dan perkara yang dimakruhkan. Kalau boleh dan tidak keberatan lah yang nak buat iklan nanti untuk dimasukkan ke dalam YouTube itu. Kalau dekat FB saya ni saya dah ulang banyak kali. Jadi mereka mendengar lah kan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau mereka melihat itu adab puasa, boleh jadi mereka akan terus klik dan mereka akan dengar. Sebab kita nak puasa dah ni.
Yang pertama, sebenarnya adab-adab puasa terlalu banyak. Yang pertama kita ringkaskan dalam mazhab Imam Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala meringkaskan. Yang pertama adalah dengan menyegerakan berbuka. Ustazah belum puasa, tiba-tiba cerita berbuka je. Apa cerita ni? Patutnya kalau nak puasa sahur kan? Tapi dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i muka surat 405 ni, Allahumma shalli ala Muhammad, jilid yang kedua, dia memulakan dengan menyegerakan berbuka. Kalau tak silap saya 2 hari lepas saya buat satu kelas berkaitan dengan mukaddimah untuk menuju Ramadan ini, saya cerita pasal berbuka dulu, baru sahur. Kenapa cerita berbuka? Kerana sesiapa yang melambatkan berbuka, dia mengikut ajaran Syiah. Saya minta maaf. Syiah ni dia akan melambatkan lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit baru dia berbuka. Dia akan beramal dulu. Itu tidak akan diceritakan kat sini. Saya cuma cakap begitu saja. Nanti kita itu mungkin ada kelas lain yang khusus lah. Cerita tentang kebejatan, keburukan akhlak orang Syiah ini. Yang sekarang sebenarnya, kalau ibu-ibu pernah ingat dulu masa zaman kita kecil-kecil lah, saya rasa sekolah menengah kot. Kan ada peristiwa Perang Teluk. Cuba kembali ingat Perang Teluk ni. Semua orang menyalahkan Saddam Hussein kerana membunuh orang yang ada di negaranya. Sedangkan ketika itu kami belajar, dia melakukan perkara yang betul, tapi masyarakat dunia mengecam dia. Apatah lagi Amerika Syarikat. Dan akhirnya Iraq ditawan dan dihancurkan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka berjaya menawan Iraq. Iran itu tidak ditawan, tapi dikuasai. Dia beza. Bila ditawan, yang diambil adalah orang yang berpahaman sunnah, ahli sunnah wal jamaah, dibunuh. Yang paling last, yang paling kebal adalah almarhum Saddam Hussein itulah. Lambat dia meninggal. Itu pun dalam penjara. Subhanallah. Dan dia menyebutkan ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kak Zaliha, saya minta maaf lah. Kak Zaliha memang kena tutup kamera dah saya rasa. Minta maaf Kak Zaliha sebab nampak auratnya tu. Allah, minta maaf. Yang lain minta maaf juga. Jadi ibu-ibu kakak yang dirahmati Allah sekalian, cerita menyegerakan berbuka ini ada kaitan dengan kita punya iman dan ketakwaan. Bukan belum masuk waktu dah buka, itu salah, itu kena qada nanti. Jangan. Ustazah kata kena segera buka. Belum azan tiba-tiba dah masuk mulut. Salah dah tu. Bagi azan masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Start doa yang paling utama untuk berbuka. Paling tidak, Bismillahi ala barakatillah. Sebut betul-betul. Bismillahi ala barakatillah. Bismillahi ala barakatillah. Bermula dengan itu. Dan sedikitlah kebiasaan kita orang Melayu ni akan baca doa mula nak makan dan nampak, bahasa sekarang kita lebih faham lah. Kita nampak juadah kita tu, kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walaupun memang itu tidak ada dalam dalil yang sahih untuk memulakan makan. Itu adalah doa keberkatan juga. Sebenarnya doanya yang pendek tadi tu je. Bismillahi ala barakatillah. Tapi teruskanlah doa macam biasa dan ditambah dengan doa, tambah sikit Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 perkara ini. Dan ditambah lagi dalam kitab fiqh ini bahawa sejurus setelah diyakini tenggelam matahari dan masuknya waktu solat fardu maghrib, di dalam riwayat Imam Muslim bahawa Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu wa radu'an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia akan terus berada dalam kebaikan, kata Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Selagi mana mereka menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Dan yang paling afdal di sini disebutkan kurma yang kering ataupun basah. Imam Syafi'i kata buah kurma kering dan basah. Kalau hari ini hampir 90 orang ini, termasuk sahabat-sahabat di FB saya dalam hampir 10 orang saja. Nanti akan ada ulangan insyaAllah. Pagi ni banyak lagi kelas agaknya kan. Allahumma salli ala Muhammad. Bu, jangan sampai kita cakap begini. Saya tak makan kurma. Stop the nonsense. Minta maaf. Jangan berapik. Siapa yang tidak makan apa yang Nabi makan, adakah kalian akan bersama Nabi nanti di kelak di hari akhirat? Tidak sama sekali. Kecuali kalian
memang beramal lebih banyak daripada memakan kurma. Paling tidak kalau kita tak banyak amalan, makan kan senang. Kalau tak makan yang murah, belilah yang mahal. Kalau tak makan yang kecil, beli yang besar. Yang mahal, yang besar tu, mejedol tu. Kalau tak nak yang besar, ambil yang kecil, ajwa. Ajwa yang sederhana namanya ajwa al-ulia. Di tanah yang tinggi. Kalau tak, apa-apa jenis kurma pun tak apa. Sama ada dia Safawi ke Romawi pula salah. Apa? Allah SWT Muhammad Maryami ke kan. Apa saja, tak kisah. Ataupun balah. Balah ni adalah kurma muda yang dah masak. Yang orang jual sekarang, Mejedol sebiji dah kenyang. Kak Siti Awa kenyang. Saya kenyang juga. Tapi kena makan nasi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi makan kurma juga. Pentingnya menyegerakan berbuka. Dan Imam Syafi'i kata, berbuka dengan kurma. Makan tak makan, tahun ni sila makan. Kalau kurma tu besar, sekejap saya ambil sebiji kurma. Assalamualaikum Mira. Mira. Waalaikumsalam Bunda MJ ya. Buku apa pakai ni buku? Buku tak. Kalau cerita buat puasa, sama kitab fiqah. Kalau ada yang jilid 2 boleh rujuk insyaAllah. Boleh buka jilid 2 muka surat 405. Ya. Minta maaf Mak Jah. Okey, ni kurma. Ni paling kecil kurma paling kecil. Ajwa yang kecil. Subhanallah. Ini hadiah. Okay, saya bagi tahu lah kat sini siapa bagi hadiah. Sebab dia adalah di kalangan AJK Gemerut Iman ni sebenarnya. Itu je lah saya cakap. Allah SWT Muhammad. Okay. Kurma ni macam gini. Kalau lah kalian ni tak makan. Siapa pula yang kat tangan ni, admin ni. Aku cubit juga kakak ni. Ni dia. Allah SWT Muhammad. Okay. Kurma ni, dia ada biji dalam dia kan. Kalau ibu-ibu hari ni puasa, bukalah puasa. Tak yalah. Tapi sepatutnya dah tak puasa. Ini dah nak masuk Ramadan. Kalau yang puasa ni, yang bayar je. Malu lah. Dah 26 Syakban. 24 Syakban. Masih apa? Bayar puasa. Dulu mungkin kita pernah lah, sekarang janganlah. Okey, kurma ni, bismillah. Ini kan dah belah 2 kan? Kok iya pula kau tak makan lah. Kau belah 4 lah. Belah 4. Kesian betul lah. Ni ada orang tak makan kurma kan? Kesian tu maksudnya kasihannya. Dia tidak menerima nikmat daripada Allah. Tapi cuba tahu ni. Kalau lah tak boleh sebab ada kulit dia, buang kulit dia. Usaha nak makan tu. Saya rasa semua makan lah kat sini 90 orang ni. Termasuk saya, Alhamdulillah. Cuma jangan makan biji je. Okey. Bila dia bagi 4 kat sini, kalau lah kalian tak makan, okey kita mula dengan buka. Buka satu bahagian ni. Ya Allah, sekiranya ada kurma, maka kurmalah yang paling baik untuk berbuka puasa. Kalau tak ada kurma kat rumah, bagi tahu admin Gemerut Iman. Nanti dia post. Suka hati aku je kan. Post lah bagi tiba-tiba ada keluarga apa sahabat-sahabat dia tak ada. Post jangan banyak-banyak. Post sikit-sikit. Post lagi mahal daripada kurma tu yang sampai kat rumah tu sebenarnya. Tapi ibu, jangan mengharaplah dengan Gemerut Iman sangat. Patutnya kalian lah yang bagi hadiah pada admin Gemerut Iman. Suka Kak Amira. Bukan ramai no pun admin Gemerut Iman ni. Betul? Okey, contohnya Kak Wanteh Ida. Saya nampak muka dia kan kat sini kan. Kak Wanteh, bagilah pada Kak Intan agaknya. Rumahnya dekat. Kalau kat Selangor. Minta alamat dengan Kak Intan. Lepas tu, Kak Jumini mintalah alamat Kak Amira. Kak Hana MN mintalah alamat Bonda Akia. Macam tu. Satu-satu bagi. Tapi jangan bagi masa Syakban ni tau. Bagi Ramadan. Pahalanya berbeza. Tapi post Syakban sampai Ramadan sama. InsyaAllah. Okay. Alamat saya tak nak tak ada, saya gurau. Saya tak ada, tak payah. Saya gurau. Allahumma salli ala Muhammad. Kat sini kalau tak ada post pun Alhamdulillah ada lagi ni. Allahumma salli ala Muhammad. Saya sebenarnya pun enggak. Kalau saya makan kurma kan, saya minta maaf banyak cerita pasal kurma ni. Cerita pasal manusiawi lah. Saya kadang-kadang sebiji je buka puasa. Saya letak 3 biji lah untuk berbuka puasa tu. Lagi 2 biji bila Ustazah makan. Saya tutup, nanti lepas isyak, mungkin lepas isyak ke lepas tarawih tu saya makan sebiji lagi. Sebiji lagi kalau tak habis 3 biji tu masa buka puasa, saya sampaikan kepada perkara yang kedua yang kita akan beradab lepas ini.
iaitu waktu sahur. Ustazah pun tak makan kurma banyak Habis tu kau dah nampak mi goreng. Kau ingat nak makan kurma banyak-banyak. Mi goreng lah yang kita makan. Puasa kan, buka puasa. Orang Melayu. Subhanallah. Tapi kalau boleh 3, Alhamdulillah. Tapi jangan cakap dengan dekat mana? Dekat media sosial. Apalah orang tu, makan kurma pun tak boleh. Jangan. Itu kau mengumpat orang namanya. Dah dia tak makan kurma, kita makan kurma diam-diam je lah. Lepas tu dia cakap, saya Ustazah kalau tak 7 biji saya tak makan Ustazah. Itu namanya belagak minta maaf. Astagfirullahalazim. Ini sebab belum puasa, aku bolehlah cakap macam gini. Allahumma salli ala Muhammad. Nanti dah puasa aku tak cakap macam gini insya-Allah. Cakap lain sikit lah. Jadi sebelum Syakban ni adalah perkara baik. Ibu-ibu janganlah. Jangan kita ni duk cakap depan orang. Saya tak makan lah kurma apa yang biasa-biasa. Saya makan ajwa je. Tak payahlah. Tak payah kepo sangat benda tu dengan orang lain. Kalau tak ada ajwa, saya takkan berbuka puasa. Merapik tu namanya. Apa yang ada kurma itu semuanya baik. Disebutkan oleh Imam Syafi'i. Sama ada dia kurma kering ataupun kurma basah. Kedua-duanya adalah baik. Mana lagi dua ni aku nak buat apa? Aku masuk mulut saya dulu lah. Bismillah. Accent. Ni orang Jawa ke apa ni? Kak Intan lah. Bukan accent Kak Intan. Action. Allah SWT. Ibu-ibu, pergilah cek kurma kat rumah tu. Sambil-sambil merenung kurma tu. Ya Rasulullah. Apa Kak Menira? Kak Menira nak cakap apa? Nak pergi ambil kurma je dalam peti ais. Ambil. Tak biar sebut kat dunia ni. Ambil kat peti ais. Kalau kat peti ais tu dah lama kau tak makan kan sebenarnya kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi ibu-ibu, tengok kurma ni. Ya Rasulullah, kami adalah umatmu yang makan apa yang kau makan ya Rasulullah. Moga suatu hari kelak, di hari akhirat, ada cahaya dengan apa yang kami amalkan, dengan apa yang engkau anjurkan dan apa yang kau ajarkan ya Rasulullah. Seperti mana yang disarankan di dalam kitab Fiqh Manhaji Al-Mazhab Syafi'i jilid yang kedua ini. Allahumma salli ala Muhammad. boleh, jemput pun boleh. Di mana alim riwayat dalam yang paling afdal berbuka dengan buah kurma kering ataupun basah. Kalau dah tak ada kurma, kalau memang betul tak boleh makan kurma, minumlah dengan air. Dia tidak disebutkan tau, dalam mazhab Syafi'i ni disebutkan air sejuk ke air tak sejuk, dia air je. So jangan mengatakan, tak bagus buka puasa air panas, tak bagus buka puasa air sejuk. Kalian tidak beradab dengan rezeki Allah. Bertaubatlah, saya minta maaf. Tak ada benda yang tak baik kat dunia ni. Subhanallah, semuanya adalah baik. Semuanya adalah baik. Air sejuk baik bagi orang yang boleh minum air sejuk. Air panas bagi orang yang tak boleh minum air sejuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kakak yang beri salam. Jadi janganlah adab kalian ketika berbuka. Bahasanya adalah jangan mengata rezeki di depan mata. Adab dia. Sebab itu ceritanya berbuka dulu. Menyegerakan berbuka, saya tambah lagi konsep tu, jangan mencela makanan, jangan merendahkan makanan, jangan membeza-bezakan makanan. Ini adab yang besar. Adab berbuka puasa. ADAB, adab, bukan ADAP kat Singapura. Adab berbuka. Bismillah. Sebentar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Mak Jah. Maaf Mak Jah nak tanya. Buku surat berapa? Mak Jah dah lupa dah buku ni. Mak Jah ada. 405. 405. Okey, terima kasih Ustazah. Sama. Allah SWT. Dalil yang berkaitan dengan adab-adab berbuka puasa ini, adab-adab puasa, minta maaf, dengan menyegerakan berbuka. Al-Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Daud rahimakumullahu ta'ala meriwayatkan bahawa sesungguhnya kana yuftiru qabla ayyusalliya ala rutabat fa illam takun fa'ala tamarat fa illam takun hasawat min ma fa innahu tahur. Nabi SAW berbuka sebelum solat maghrib. Jadi jangan solat maghrib sebelum berbuka. Berbuka dulu baru solat maghrib. Walaupun hanya dengan beberapa biji kurma basah. Nabi dalam hadis ini berbuka dengan kurma basah. So dah boleh beli kurma basah pula. Memang jual viral kan sekarang kan. Yang warna coklat hitam besar sikit tu. Yang disebut sebagai kurma sejuk apa? Beku, kurma beku tu. Yang warna coklat tu. Nama dia kurma tu adalah balah. Balah. Nama dia balah.
Ada orang panggil rutab. Sebenarnya rutab adalah warna merah yang muda tu, yang keras. Balah yang lembut. Balah yang lembut. Jadi itu yang Nabi makan ketika berbuka. Sekiranya tidak ada kurma basah, baginda Nabi berbuka dengan tamar kering. Yang saya makan ni lah. Yang ada banyak dalam esbok Kak Amira tu, yang lama tak buka tu. Siap dalam plastik, masuk bekas lah Kak. Tuah tu kat aku ni. Yang frozen tu. Dan sekiranya tidak ada tamar kering, baginda menghirup beberapa teguk air. Hirup tu maksudnya minum. Minum air, dan semuanya ini sesungguhnya adalah perkara yang suci dan baik. Fa innahu tahur, dan dia membuka puasa itu menyucikan jiwa sebenarnya. Macam mana dia boleh jadi begitu? Kerana perkataan Rasulullah, fa innahu tahur, maka baginda berbuka itu ada sinonimnya dengan perkataan tahara, bersih, suci. Siapa yang berbuka dan menyegerakan berbuka, dia sedang menyucikan diri dan hatinya. Subhanallah. Walillahilham. Nak berbuka ada begitu sekali tahap dia. Nanti dekat daurah tu ada lebih tinggi, InsyaAllah, yang saya ingin kongsikan. Biiznillah. Jadi ibu kakak yang rahmati Allah sekalian, itu adab pertama. Yang kedua, sahur. Bangun sahur, bangun sahur. Kalau kalian pernah tidak bangun sahur, bolehlah minta ampun dengan Allah. Kan sunat je Ustazah. Betul. Dia sunat sahaja. Tetapi dia dalam mazhab Syafi'i adalah sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut ini maksudnya adalah dia makan di akhir malam. Dan di akhir malam ini hanyalah 50 ayat yang dibaca oleh Rasulullah ketika solat malam. Di hujungnya. Itulah akhir. Umpamanya dia punya jarak tu lebih kurang dalam 20 hingga 25 minit macam tu saja. Dalam bacaan yang tertil. Panjang dia. Kerana Nabi SAW bersabda, dalil disunatkan bersahur itu, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Ada perkataan barakah tu. Barakah tu yang saya nak highlightkan pagi ni. Subhanallah. Hikmah disunatkan sahur adalah menguatkan diri melakukan puasa. Perkataan barakah itulah yang diberikan oleh Allah kepada manusia ataupun hamba Allah, hamba kepada Allah dan umat baginda Nabi SAW yang bersahur. Kita pernah melalaikan sahur. Kita pernah mengatakan, tak apa, aku tak sahur pun boleh tahan. Aku sahur lagi, aku tak tahan. Bertaubatlah. Berdamailah dengan Allah. Pernah tak kita cakap macam itu dulu? Saya rasa pernah. Tapi kami dulu masa sekolah tak pernah. Sebab kami dah diajar oleh guru-guru kami. Daripada sekolah, tingkatan satu lagi. Dah diingatkan. Lepas tu satu lagi, saya memang anak orang Jawa. Kalau tak makan nasi, sahur, dia macam tak boleh puasa tu ya. Dulu. Anak orang Jawa. Dia mesti ada nasi ni lah. Paling-paling tidak, kalau 30 hari tu, 20 hari, semua lauk ayam. Ayam pula. Telur masak kicap pun tak apa. Gitu. Telur masak kicap. Orang Jawa. Orang Johor lah. Aku tak tahu Jawa Selangor. Dia ngangguk tu betul lah katnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jawa negeri lain saya tak tahu. Tapi kalau orang Melayu pun, kadang-kadang dia cakap begini. Ai kalau sahur, ai. Bukan orang Johor kan? Tak maaf. Ai kalau sahur, ai tak makan nasi. Nanti ai sakit perut. Siapa suruh cakap? Kan doa. Terlupa semua lah. Saya cakap utara lah saya. Mulutnya kena jaga. Itu adab. Itulah adab sahur. Mak, tak ada ke oat ke apa ke. Allah. Kau nak buat oat, kau buatlah malam. Pagi tinggal makan. Ya kan, ada kan. Saya suka kalau sahur ni. Saya cakap mak saya dulu kecil-kecil. Mak sardin ada sardin. Itu adalah antara menu selepas telur mata masak kicap. Saya tak Jawa pun makan nasi sahur. Alhamdulillah. Kira. Maksudnya namanya manusia tu dia ada ketikanya memang dia makan nasi lah. Kalau kalian tak makan nasi, kalian jangan bercakap orang yang makan nasi. Yang kita pula makan nasi ni, jangan cakap orang yang tak makan nasi. Sama aja. Perangai kena jaga. Tutur kata kena beradab. Boleh InsyaAllah. Nanti tiba-tiba kan,
Mana tahu kan, ibu-ibu kan dapat menantu baru ke apa ke, keluarga baru kan. Dia masuk, tiba-tiba menantu cakap macam gini agaknya. Mak, saya sebenarnya kalau sahur memang tak bangun. Contoh. Sebab saya dah sahur awal malam. Yang tu memang nak kena sekolahkan dan kena dengar ni kelas ni hari ni. Subhanallah. Dia kena buat tazkirah khusus. Marilah bersahur bersama keluarga mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Kalaulah tidak bersahur bersama keluarga, bersahurlah bersama pasangan kalian. Kalau sendiri, sahurlah walaupun sendiri. Kalau nak ramai, pergi kedai mamak, pagi-pagi orang sahur ramai. Padahal bukan sahur pun, dia orang sebenarnya makan je pun. Tapi kebanyakan mereka ada bersahur. Kak Rabidah, dia bukan sahaja mendapat pahala, di mana Imam Al-Hakim dan dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, wasta'inu bi ta'amis sahari ala siyamin nahar. Ini baginda Nabi tahu yang sebut. Kalau baginda Nabi yang sebut, baginda Nabi buat, tiba-tiba kita cakap, saya kalau sahur lagi tak boleh puasa. Itu adalah bisikan syaitan. Saya minta maaf. Malulah dengan Allah. Kau main lagi kau Normawati. Engkau turunkan tangan tu untuk aku ke untuk siapa yang tak bersahur ya? Jangan. Kan aku cakap tadi, jaga tutur kata, senyum aja. Okey, naik pula. Tadi turun ni naik pula. Betul kat aku ni. Di mana Rasulullah? Wasta'inu. Kata Rasulullah, dapatkanlah bantuan. Rasulullah meminta bantuan daripada makhluk yang satu ini dengan makanan sahur. Allahumma salli ala Muhammad, untuk menguatkan puasa di siang hari. Ya Allah. Ibu-ibu tahu tak berapa kekuatan Rasulullah berbanding umat baginda Nabi? Pernah dengar tak kekuatan Nabi ni berapa kekuatannya? Saya boleh kongsi dengan saya. Sebab ni masa Syama'il Muhammadiyah kan? Kelas Syama'il kan ni, saya ganti ni. Kelas Ustaz Rusdi Al-Jauhari. Kalau tak silap saya. Biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yelah, cerita Syama'il Muhammadiyah lah tu. Betul, bahasa Arabnya. Biografi tu bahasa Melayu. Apa? Ingat tak? Berapa kekuatan Rasulullah berbanding para Rasul yang lain dan juga umat baginda Nabi? Berapa? Bismillah. Sambil korang jawab, aku makan dulu. Google. Itu nak Google, aku cari Ustaz Rusdi, aku tanya dia. Dia orang ni tak tahu Ustaz. Belum masuk part itu Ustazah. Kau main lagi terus belum masuk. Takkanlah tak ada kelas Syama'il lain yang kalian masuk. Kelas biografi. Kak Intan, ada jawapan? Tak ingat lah Ustazah. Tak ingat ke tak tahu? Tak tahulah senang. Kau main lagi. Tahu Ustazah. Tak tahu Penggemar Nur Iman tahu Ustazah. Okey, pengurusi Gubernur Iman mana? Tiba-tiba Kak Jan Rosmiati aku sebut. Kak Dori ni mana Kak Dori ni? Bonda Moda mana Bonda Moda? Ada Ustazah. Jawapan Kak Dori ni. Berapa kekuatan Rasulullah SAW berbanding kita ni? Tak tahu Ustazah. Kak Nuri ni aku sayang dengan kakak yang lain yang dikasihi oleh Allah, disayangi kerana Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rasulullah ini mempunyai kekuatan 100 kali ganda daripada kita. Dan tetap bersahur. Dan tetap bertawassul dan tetap mencari pertolongan dengan bersahur. Waktu kita ni yang tak ada kekuatan, yang lemah longlai ni. Riwayat ada kata 10, ada kata 100. Rasulullah lebih kuat dan lebih segak, lebih hebat daripada Nabi Yusuf AS dan Nabi-Nabi yang lain. Itu adalah mukjizat baginda Nabi SAW. Kalau baginda Nabi yang begitu teguh dan kuat bersahur, siapa kita? Muhasabahlah diri kalian. Dan saya juga. Bersahurlah kerana Allah dan mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Dan waktu sahur ini adalah berlalunya separuh malam. Dah separuh malam tu, baru dia dikira waktu sahur. Bermaksud malam bermula maghrib. Berlalu je sebahagian malam bermakna tinggal 1/3 malam saja dikira waktu sahur sebenarnya.
Sebab dah berlalu setengah daripada malam. Kalau setengah maksudnya tinggal suku je lah kan. Boleh matematik tu betul tak? Separuh malam. Dah berlalu separuh malam. Bukan makan pukul 11 malam, pukul 12 malam, pukul 13 pula. Pukul 1 pagi. Dia kalau paling tidak pun nak bersahur adalah akhir malam, 3, 4 pagi dan ke bawah. Itu boleh dikategorikan sebagai waktu sahur. Subhanallah. Dan fadilat bersahur ini dipulih dengan memakan sesuatu tidak kira banyak ataupun sedikit. Ataupun sekadar, Imam Syafi'i sebut ni, meminum air. Subhanallah. Dapat keberkatan. Barakah itu dengan walaupun seteguk air. Aku sahur ini kerana-Mu ya Allah. Kerana-Mu ya Rasulullah. Aku mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Dan dalam riwayat yang lain, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Kalau saya tak boleh seteguk. Saya ada kopi saya, ada TO saya insya-Allah. Kalau tak TO kopi, kalau tak kopi air masak. Nanti ada air sirap lagi dulu. Saya minum semua tu. Pagi tak boleh minum semua tu. Wah, sampai petang ya kan. Ceritanya, kata Imam Syafi'i, banyak ataupun sedikit. Silakan. Janji jangan mudarat. Sedikit, jangan sampai tidak memberikan. Jangan sampai tidak memberikan tenaga. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah sekalian. Percayalah. Kita sedang melalui apa yang dilalui oleh baginda Nabi SAW dengan izin Allah. InsyaAllah. Kita nak bertemu Ramadan ini. Bagi tahu seluruh ahli keluarga kita. Kalau mereka sibuk mengatakan tidak mahu bersahur, bagi tahu yang ini. Tasakharu walau bijur'ati ma'in. Bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau memang tak boleh masuk apa-apa, seteguk air itu akan menjadikan kita beramal dengan adab yang kedua di bulan Ramadan yang mendatang ini. InsyaAllah. Yang ketiga, sunnah melewatkan sahur yang saya sebutkan tadi tu. Waktu baginda Nabi melewatkan sahur, sekadar membaca 50 ayat daripada Al-Quran. Sekadar 50 ayat dibacakan oleh seorang lelaki di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Musnad Imam Ahmad. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus sahur wa akharus suhur. Umatku terus berada dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa dan melewatkan sahur. So, simpan dalil ini sebaik-baiknya. Tampal. Print. Sebab kita tak hafal dalil ni. Paling tidak ingat bahasa Melayu. Letak di mana-mana. Wall, status, rumah, Xbox lah. Xbox selalu nampak kan. Sebab nak buat makan sahur pun buka Xbox. Nak buat makan buka pun buka Xbox juga kan. Allahumma salli ala Muhammad. Moga kita adalah pilihan Allah yang akan beramal dengan berbuka di awal waktu. Sahur kita lambatkan pada waktu sehingga tidaklah waktu kritikal. Waktu yang makruh. Waktu makruh. Tetapi sebenarnya bersahur ini paling tidak pun sebenarnya yang makruh itu tidak ketara sangat. Okay? Yang keempat, meninggalkan kata-kata yang tidak elok ataupun yang mesti dijauhi. Seperti mencela, menipu, mengumpat dan menghasut. Stop the kebiasaan. Tak tahu cakap kebiasaan. Bahasa Inggeris, cakap bahasa Melayu aku. Berhenti buat kebiasaan. Contoh, korang raya buat kuih berapa jenis? Contoh, berbual. Aku tak buat tahun ni. Aku beli je dengan Kak Zaliha tu bangkit. Contoh macam tu kan. Allah SWT Muhammad. Bila dah beli, tiba-tiba mulut kita cakap ni. Asal kau tak rajin sangat Bergurau. Dulu kan kau rajin. Kita nak jawab apa? Admin, kita nak jawab apa kan? Pencen. Apa dia? Pencen Ustaz. Ustazah. Pencen. Kita dengar Kak Amira. Kita dengar Kak Amira jawab apa? Ustazah, dah tua malas nak buat kuih.
Kak Zaliha buat? Kak Zaliha ni memang dah 24 tahun buat kuih. Baik. Yang itu yang sepatutnya tak cakap Kak Zaliha. Ya. Sebab kita sedang bercakap bukan pasal diri kita je, pasal orang lain sekali. Oh ya ke Ustazah, minta maaf lah. Yelah. Ini kan contoh terus anu ni. Selamat Kak Amira belum jawab lagi. Aku nak tunggu dia jawapan, tapi dia dah tahulah jawapan yang baik apa ni. Apa nak jawab? Kenapa tak rajin kau sekarang? Kak Amira buat kuih. Apa nak jawab? Yang paling tinggi jawapannya Kak Amira. Come on. Kak Amira ada jawapannya. Ada masa. Ada. Apa Kak Amira? Mudah je beli. Tak payah buat. Kan itu. Masya Allah. Ustazah. Tu. Kak Irma. Sikit lagi tu jawapan untuk Irma tu. Yang Kak sebut pagi-pagi tadi. Betul Allah tak izin. Ada satu lagi. Masya Masya Allah. Iya, itulah jawapannya. Stop the conversation. Jangan cakap banyak-banyak. Allah dah takdirkan aku begitu. Yang cerita kau beli ke kau apa tu, itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan keluarga. Mulai tahun ini jangan duk cerita. Aku dah pencen, dah tak larat, dah tak apa. Aku beli je lah, lagipun duit tengah banyak ni. Contoh terlepas pula lah. Kita terlepas cakap kita ada rezeki lebih. Nampak macam bersopan tau. Tahun ni ada rezeki banyak sikit, kita belilah kuih, tak larat dah. Tak payahlah. Tak payah. Tak payah cerita benda-benda tu semua dengan orang lain. Tak payah. Walaupun cerita itu bukan cerita mencela, bukan menipu, mengumpat dan menghasut. Tetapi itu meninggi diri nama. Saya minta maaf. Berusahalah untuk tidak melakukan perkara yang menyebabkan kita nampak lebih baik daripada orang lain. Kasut apa ya? Siapa tanya tu kasut? Apa yes? Tak faham pula aku ke ujian. Sebab itu belajar hari ini, Allah bagi izin untuk belajar hari ini. Berubahlah kita. Berubahlah. Cukup-cukuplah berpuluh tahun kita berkata begitu. Cukup-cukuplah kita pernah berkata begitu. Cukup-cukuplah kita bercakap begitu. Semua telah ditentukan oleh Allah dengan kebaikan. Allah beri rezeki untuk kita pernah buat kuih dulu. Tapi zaman sekarang, Allah bagi rezeki untuk kita beli kuih. Alhamdulillah. Okey dah tu. Dah, cukup. Habis cerita. Habis cerita. Malam yada' qawla zur wal amali bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya. Maksudnya dia ni tak berhenti bercakap perkara yang rasa dia lebih baik, dia lebih bagus, dia lebih pandai, kuih dia lebih sedap, apa sajalah. Dia yang paling pandai pilih barang. Itu adalah perkara yang Allah tidak memerlukannya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Sia-sialah puasanya. Sia-sia puasanya. Allah tidak memerlukannya. Maka Allah tidak memerlukannya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Ketahuilah, mencela, menipu, mengumpat, menghasut dan seumpamanya merupakan perkara yang sememangnya diharamkan. Bukan tak boleh, diharamkan. Berdosa. Kita cakap, saya suka beli kuih Kak Zaliha. Daripada kuih Kak Norma, dia buat kuih bangkit juga. Kau mengumpat tu namanya. Aku cakap, kuat betul ni aku cakap ni. Tapi macam tak kan, macam tak mengumpat sangat kan. Macam cakap kan. Kak Norma ada tak kat depan tu masa tu? Tak ada. Kak Norma dia dekat Johor, Kak Zaliha dekat Nilai, kan jauh. Yang cakapnya dekat Perak. Contoh. Tiba-tiba sebut Perak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Lah sebab dia admin hari ni aku sebutlah negeri dia banyak kali. Jadi mulai tahun ini berhati-hati dengan pertuturan kalian di bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sebenarnya ada lagi 5. Tapi saya rasa cukuplah untuk adab yang utama. Nanti siapa-siapa yang ada jilid yang kedua ini bolehlah buka menyambung yang kelima. Ini bagi orang yang telah berkahwin. Beradablah ketika mandi junub, iaitu sebelum waktu fajar. Lebih baik sebelum waktu subuh. Jangan terlajak sampai waktu subuh. Tapi kalau terlajak tanpa sengaja, itu masih lagi dimaafkan.
Kalau terlajak sampai waktu isyraq dan akhirnya dah nak masuk duha, maka dia tak ada puasa baginya. Yang keenam, tidak berbekam dan seumpamanya. Kemudian tadi masa berbuka saya dah sebutkan, berdoa sewaktu berbuka. Itulah adab yang paling tinggi. Dan paling utama bila berdoa ini, saya sambung sedikit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pastikan makanan sudah terhidang. Biasa kan berdoa, makanan sudah siap terhidang. Kita nak berdoa, nak makan ni, kita kena baca doa di hadapan makanan. Sebab itu doa yang kita baca, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, itu adalah doa menghadap hidangan. Bukan untuk makan. Dia pun doa keberkatan, yang dengan nama Allah, dengan keberkatan itu pun doa untuk makan juga. Tetapi doa meminta keberkatan untuk segala kurniaan daripada Allah. Dan antara doa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, walaupun dia dikategorikan, sebahagian ulama mengatakan hadis ini hadis bukan hadis sahih. Tetapi Imam Syafi'i mengambil doa ini sebagai doa yang baik. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Tu biasa kan baca doa tu, kita baca doa macam tu kan. Sampai tu je kan. Tapi ditambah dengan dalil yang sahih, dhahaba az-zama'u wa batalatil uruqu wa thabbit al-ajru insyaallah. Yang ni pun pernah dengar kan? Saya rasa 2-3 tahun ni pun dah viral doa ni. Dhahaba az-zama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Berdoa. Bila nak baca doa ni? Sebelum boleh, selepas pun boleh. Allahumma laka sumtu tu maksudnya aku dah lepas aku berpuasa, ya Allah aku berpuasa untukmu ni, dengan rezekimu aku berbuka. Kalau tadi baca bismillah ya ala barakatillah, kemudian nanti lepas berbuka kita biasa baca alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani kan. Itu yang biasa kita baca kan. Baca doa ni sekali pun boleh, sebelum berbuka puasa pun boleh, dua-dua boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau saya baca selepas. Sebelum boleh, selepas pun boleh. Terutamanya, zahabaz zama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Bolehlah. Kakak admin yang berbahagia seluruhnya, yang didikasi ni, boleh kongsilah dengan sahabat-sahabat di dalam grup dan boleh kongsikan doa ini. Allahumma laka sumtu. Kat sini tak ada wabika amantu. Wabika amantu tu dalil riwayat yang lain. Kat sini wa ala rizkika aftartu saja. Boleh, semua boleh. Insya-Allah. Yang ke-8 saya sebut tajuk dia je, tak ada penyerahan ini. Menjadikan makanan untuk mereka yang berbuka puasa adalah perkara yang paling tinggi nilainya kerana tidak akan berkurang dan malahan dia akan digandakan pahala wajib. Yang ke-9, banyakkan bersedekah, membaca Al-Quran, bertadarus, beriktikaf di masjid, terutamanya pada 10 akhir malam. Yang ini saya bagi cadangan pada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu semangat untuk solat tarawih, semangat dulu solat maghrib dengan isyak. Berjamaah. Jangan silap. Orang sekarang duk sibuk kalau puasa, tak sabar nak tunggu tarawih. Saya bawa ibu-ibu hari ini tak sabar nak solat berjamaah maghrib dan isyak. Kerana perkara sunat hanya akan diganjarkan pahala wajib. Betul tak? Ada siapa nak menyangkal saya punya perkataan ni? Ini adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Segala perkara yang sunat akan menjadi pahala wajib. Tapi ibu-ibu jangan lupa. Perkara yang wajib akan digandakan 10, 70, 770 ribu. Ada riwayat 700 ribu. Tanpa batasan. Ya Allah, kenapa kalian merebut perkara yang kecil sahaja? Rebutlah perkara yang besar. Perkara yang wajib. Puasa wajib. Dan itu adalah infinity. Allah punya je. Kita tak tahu. Tapi perkara wajib yang lain disebutkan 10, 70, 770 ribu. Ada riwayat 700 ribu. Lepas tu kita duk pulun terawih je. Allah. Terawih pula boleh dilakukan. Saya ambil sikit masa ni. Dia boleh dilakukan di antara selepas waktu isyak sampai sebelum subuh. Panjang kot terawih tu. Dan saya doakan ibu-ibu hanya akan mendapat pulun pada 10 yang terakhir. Jangan terbalik Dah terlalu lama kita terbalik. Kita pulun 10 awal, 10 terakhir kita tombang.
Kita syahid awal. Rugi ya. Yang ni saya terpaksa cakap rugi. Selalu jarang saya cakap ni. Saya jarang buat kebaikan ni rugi. Tapi untuk menghidupkan malam, Nabi kata pada 10 akhir malam, aku akan mengikat kainku dan aku akan beriktikaf ke masjid. Itu lelaki. Perempuan, duduk di rumah, suami iktikaf, kalian dapat pahala yang sama. Kalau ikut, kalian dapat pahala berganda. Ya, jangan kejar sangat. Duduk kat 10 akhir malam. Saya gurau je, saya gurau. Kejar tu maksudnya bersungguh-sungguh lah. Jadi mulai tahun ini, tarawih yang paling afdal adalah 10 yang terakhir. Jadi kalau nak berjaya, pastikan 10 yang terakhir itu yang paling penuh. Kecuali kita makzurah orang perempuan. Lain ceritanya. Sebab itu saya punya iklan seronok untuk mengajak pada ibu-ibu. Terima kasihlah yang menyahut cabaran Allah SWT. Umrah akhir Ramadan bersama Ustazah Nur bintu Kasmuri. Tahun ni bersama Global. Saya doakan ibu-ibu tahun depan, moga-moga boleh bersama dengan saya. Saya doakan bertahun-tahun ni. Tapi sebahagiannya adalah daripada sahabat Gembira Iman juga. Dan juga yang bersama mengetahui. Akhirnya Allah beri kesedaran dan berikan rezeki yang luas. Sebenarnya, malam Lailatul Qadar ni boleh dapat tiap-tiap malam kat Siti Hawa. Tetapi yang paling utama adalah 10 yang terakhir bermula daripada Nuzulul Quran itu. Subhanallah. Dan tempat yang paling afdal adalah di Haramain. Masya Allah. Doakan, moga saya dan jamaah yang bersama dengan saya, sama Global Travel and Tours ini, akan diberikan izin dengan kebaikan dan kemudahan. Minta maaf saya menggunakan platform ini untuk bercakap perkara ini. Kerana nak bagi tahu, kita kena rebut yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Memang semua orang boleh pergi umrah. Kita dah biasa umrah pada bulan Muharram. Kita dah biasa umrah pada bulan Safar. Kita dah biasa umrah pada bulan Rabiul Awal. Kita dah biasa umrah pada bulan Rajab, Sya'ban dan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan, umrah adalah perkara sunat tau. Bukan wajib tau, sunat. Bulan Ramadan ni sunat. Kan tadi, perkara sunat akan digandakan kepada pahala wajib. Pahala wajib dilakukan di Madinatul Nabi dan apatah lagi di Makkahul Mukarramah. Digandakan berapa Kak Amnira? Seribu. 100,000. 1,000 di Madinah. 100,000 di Makkahul Mukarramah. InsyaAllah. Adakah dia tak okey, bahasa manusia. Kalian tak terliur ke dengan daripada apa? Ajakan Allah SWT ni? Allah. Sangat Ustazah. Qadar Allah. Doakan. Yang ni tak boleh qadar Allah sebab belum berlaku. Belum berlaku. Yang qadar Allah tadi tu dah berlaku. Kita masih boleh berusaha. Saya cuma nak beritahu je ada satu lagi kekosongan. Saya nak beritahu kan. Ada satu kosong. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Jadi kalau dia pahala sunat, wajib yang digandakan 100,000 gandaan. Kemudian dia yang saya ajak ini dengan izin Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan, minta maaf. Saya gunakan platform ini sementara ini teringat dengan ingatan daripada Allah dan keizinan daripada seluruh sahabat Gembira Iman ini pada 10 akhir malam. 10 akhir malam. Dan pada 10 akhir malam itu, ada malam Lailatul Qadar. Saya suka kalau cerita pasal Lailatul Qadar ni, kalau kat Malaysia malam, dekat Mekah siang kan? Bila dekat Mekah siang, malam, dekat Malaysia dah jadi siang kan? Kalau ikut akal yang sangat cetek saya ni, saya kira macam saya dapat 2 kali malam lah. Kalau ibu-ibu tak rasa begitu, ibu-ibu dah boleh rasa macam itu. Betul tak? Dapat 2 malam. Satu dekat masa saya pergi, saya akan bertolak pada malam, lepas maghrib, dekat Malaysia, malam 20 tu, insyaAllah, saya sampai sana akan jadi malam 21 ataupun malam ke-19. Macam itulah lebih kurang. Kita tak tahu, tahun ni siapa puasa dulu kan. Jadi ibu, saya doakan seluruh yang bersama pagi ni, sekali lagi,
sebenarnya berterusanlah. Pilihlah yang paling utama. Cuma modalnya tu besar lah. Harga dia sama dengan harga haji muassasah untuk Ramadan, 10 akhir Ramadan itu. Tapi ibu-ibu kena faham satu benda. Kena ingat satu perkara. Kena tanamkan dalam jiwa. Ingat tak ayat saya tadi tu, 3 tadi tu. Ibu-ibu kena ingat satu perkara. Yang kedua saya tak ingat. Apa saya cakap tadi? Khusyuk sangat semua orang lupa juga ni. Nak kena ulang balik semua. Bukan yang tu. Kita ingat dalam jiwa, kita pasakkan dalam diri kita, kemudian kita berusaha, Allahumma salli ala Muhammad, kita pilihlah waktu yang paling afdal untuk buat perkara dan mengorbankan harta kita. InsyaAllah akhirnya moga-moga ia boleh menilai dan memberi nilaian yang tinggi di sisi Allah, bernilai di sisi Allah, kerana syurga itu mahal. Syurga itu sangat mahal. Sangat mahal. Berbaluilah dengan apa yang kita korbankan. InsyaAllah. Biiznillah. Kalian adalah yang akan menyusul pada bulan Ramadan yang akan datang. Jika tidak bersama saya, tak apa. Pergilah dengan siapa saja yang kalian ingin pergi. Tapi pergilah akhir 10 Ramadan. Sebab pengurusan 10 Ramadan pun agak sukar sebenarnya. Tetapi jika Allah menghendaki dan Allah memberikan izin, kita akan dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Akhir sekali, perkara yang perlu kita cerita tentang perkara-perkara adab ni adalah perkara makruh sewaktu berpuasa. Bila melanggar semua adab tu, bermakna kalian melakukan perkara makruh. Kalian bercakap buruk pasal orang, kalian buat perkara makruh. Kalian tak bersahur, kalian buat perkara makruh. Kalian berbuka lambat, kalian buat perkara makruh. Kalian tak berdoa dengan banyak, kalian sedang meninggikan perkara makruh. Minta maaf. Jadi sebahagian termasuk dalam perkara-perkara makruh tanzih saja sebenarnya. Makruh tanzih ni perlu ditinggalkan. Dalam fiqh nanti kita dah belajar. Makruh tahrim dengan makruh tanzih, jilid yang pertama. Pernah dengar kan makruh tahrim dengan tanzih ni? Pernah dengar tak? Ada? Subhanallah. Soalan saya tadi. Pernah dengar tak makruh tanzih dengan makruh tahrim? Belum pernah dengar lagi. Okey, Kak Syakir pernah dengar. Kak Norini pernah dengar. Kak Amira dengan Kak Intan? Diam aja ni, tak jawab-jawab ni. Sebab aku nampak muka dia. Pernah dengar saya rasa. Jarang-jarang dengar lah. Jarang-jarang dengar. Tak pernah dengar lagi. Baik-baik. Makruh je lah. Makruh tanzih dengan tahrim Di dalam jilid pertama ada. Kalau tak silap saya, macam kita dah belajar hari tu, dah cakap juga. Tapi mungkin terlalu laju ataupun dia berada dalam ni lah. Selepas rukun sembahyang ni ada perkara-perkara makruh yang perlu ditinggalkan dalam solat. Kat situ dia akan sebut makruh tahrim dengan makruh tanzih. Dan perkara makruh dalam puasa ini dia adalah dikategorikan sebagai makruh tanzih. Tanzih bukan tanzim enggak, tanzih. H belakang dia. Makruh tanzih. Iaitu melewatkan berbuka, kemudian dia menyegerakan bersahur. Itu semua makruh. Contohnya pukul 12 malam, pukul 10 malam. Buat apa kat kedai ni? Sahur. Sahur tu nanti sebelum waktu subuh habis tu, minum. Walaupun seteguk air. Dan sebahagiannya pula termasuk dalam perkara yang diharamkan seperti mengumpat, menghasut, mencela dan berdusta dalam adab menjaga pertuturan dari itu. Subhanallah. Dan sedikit kita kembali kepada bab yang paling utama. Rukun solat ada 2 baki. Yang pertama adalah salam yang pertama. Kalau tak silap saya betul Salam yang pertama. Dan yang terakhir apa? 13? Tertib. Dalam mazhab Syafi'i, tertib itu adalah perkara yang akan disusun dengan adab yang tinggi. Sebab itu ada tertib. Bersyukurlah kita belajar berkaitan dengan rukun-rukun dalam bab fiqh ini. Dalam mazhab Syafi'i, seluruhnya diceritakan berkaitan mesti ada tertib di hujungnya.
Jadi tertib itu mesti ikut yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Dia tak boleh diterbalikkan. Tak boleh. Dan akhir sekali adalah memberi salam. Okay, Ibu. Sekarang kalau tak buka kamera pun, pandang saya, tegakkan kepala, kita nak praktik ilmu. Memberi salam. Yang tak buka kamera pun buatlah. Sekarang kita hadap kiblat. Tengah. Fil alamina innaka hamidum majid. Lepas tu bacalah doa. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa. Apa-apa doa lah. Ataupun 4 doa yang Allahumma inna na'udzubika min amazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ataupun 4 doa yang utama tu. Min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil kubri azabil kubr. Semua doa-doa tu dah baca? Berdiri macam berdiri pula, duduk tu kepala ni kan ke depan. Kita kan tengok ke bawah ataupun depan. Maka kita memberi salam, Assalamualaikum. Kum masih kat depan. Kum masih kat depan. Assalamualaikum warahmatullah. Sebentar. Assalamualaikum. Tak payah gerakkan tak apa. Assalamualaikum warahmatullah. Berhenti sekejap. Tambahan amal. Kalau kita sendiri, boleh buat lama. Lama tu tak adalah lama sangat. Mungkin dalam 4-5 saat. Doa. Doa yang dianjurkan, ada riwayat mengatakan dijauhkan daripada azab api neraka. Minta dua-dua. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Sebelah kanan. Tu tambahan amal. Tetapi memberi salam tu, Assalamualaikum warahmatullah. Itu adalah yang paling sahih adabnya. Adab dia memang tak wajib. Tapi kalau kita tak buat dengan cara begitu, maka kita kurang adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ulama bagi tahu. Anjuran para alim ulama. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Apa-apa doa pun tak apa. Selesai. Nak lap muka, nak lap kepala boleh, tak buat pun boleh. Tak ada masalah. Itu tak ada dalam rukun. Itu perkara sunnah saja. Dalam beberapa pandangan ulama. Tak ada dalam kitab ni. Subhanallah. Jadi ibu-ibu kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian. Setelah itu, ambil waktu sedikit sebelum beristighfar. Ya, Assalamualaikum tu kat depan lagi. Bukan Assalamualaikum dah kat belakang. Kat kanan. Bukan. Adabnya kat depan. Ini diajarkan oleh para habaib, terutamanya Habib Ali Zainal Abidin dan juga Ustaz Muhadir Haji Jul dalam kitab panduan amalan-amalan solat. Ada kat situ dan juga perkara-perkara adab berkaitan solat ini. Ada. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Selalu orang buat Assalamualaikum. Kum dekat sana. Warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu laju. Wassalamualaikum warahmatullahi. Tenang. Kita dah berusia ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab itu imam, dia bagi salam bukannya laju. Dia bertenang kan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi berubahlah. Sekejap lagi nak solat duha kan. Praktik lain. Walaupun dah solat duha, nak solat duha lagi. Tidak solat duhur lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Sekali lagi. Okey. Kak Hajar, Kak Intan, Kak Norizah, Kak Jumini, Kak Admin, 2 admin, Kak Amnira dengan Bunda Akia. Yang saya nampak ni. Bunda Akia. Saya. Okey. So, saya buat 1, 2, 3. Kita buat. Bismillah. 1. Baca dengan suara sekali. Silakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun laju. Laju sangat. Nak pergi mana? Laju. Buang air ke Ustazah? Buang air tak apa laju. Kan tadi saya kata, ketika ke kanan itu ada waktu untuk berhenti sebentar. Lupa. Ya Allah. Lupa. Baru bagi tahu dah lupa macam mana ni. Allah. Okay, lagi sekali. Saya sekali buat. Okay. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka. Bawa ke depan.
Selesai. Berapa saat? 5 hingga 10 saat. Salam selalu je 2 saat dah selesai Ustazah. Kita dah tua. Saya guna perkataan tua je lah. Kan kita lambat sikit kalau dah tua. Dia punya pergerakan. Kak Amira lain, dia muda dengan Kak Intan. Dia muda memang laju. Tak apa. Kita yang dah berusia ni, Kak Bunda Akia dengan Kak Jumini, Kak Nuriza, Kak Faizah, yang saya nampak mukanya ni. Kak Hajar tu tengah-tengah. Gambar tak keluar Kak. Yang ni saya sebut yang apa? Yang gambar keluar je ni. Boleh maka berubahlah dengan kebaikan. Moga Allah beri kita panduan dan kita benar-benar menjaga tertib kita di hadapan Allah. Kalau ibu-ibu laju je, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian seperti umpama. 2. Seperti dan umpama. Kalian tak sabar nak tinggalkan Allah Azza wa Jalla. Malulah dengan Allah. Semua nak laju. Tenang-tenang Dah habis mayang dah ni. Lepas tu terus bangun. Istighfar pun tidak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Kak Faizah nak tanya apa? Ustazah, masa kita baring belah sini kan, muka kita sama dengan bahu ke? Saya? Muka kita ni sama dengan bahu. Itu ya? Sama dengan bahu? Muka kita tu masa kita bagi salam tu. Ya. Sama. Ni lah paras bahu lah sini. Yang sebelah kanan tu lah. Yang warahmatullah. Ya. Terima kasih Ustazah. Kalau tak paras bahu, paras mana Kak? Paras bahu lah kan? Yang pandang bahu. Yelah. Maksudnya kita memang pandang ke kanan lah. Sehingga ada satu riwayat, Allahumma salli ala Muhammad, sahabat boleh melihat pipi Rasulullah yang putih. Satu riwayat ketiak tu cerita lain. Ni pipi. Nampak pipi. Dalam Syama'il ada. Muhammadiyah. Riwayat Imam Tirmizi. Subhanallah. Maksud kita bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ujung gini je. Rasulullah memberi salam sehingga nampak pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat nampak pipi Rasulullah, berbahagialah mereka. Apatah lagi apabila Rasulullah berpaling setelah selesai sekurang-kurangnya membaca wirid yang pertama itu. Sampai Allahumma ajirna minan nar. Ataupun lebih baik ketika membaca Fatihah. Maka imam dianjurkan untuk berpusing. Berpusing ke kanan ataupun berpusing terus ke belakang menghadap makmumnya. Imam. Itu dalam ni ada. Dalam fiqh manhaji ada insyaAllah. Jadi saya akan kongsikan. Ada soalan? Kat pukul 10 dah. Silakan. Ya Mak Jah. Ustazah, dalil bersahur tadi sekali lagi Ustazah. Silalah buka. Silalah barakah. Tu kan? Silalah itu kan betul? Silalah buka rakaman saya balik semula. Terima kasih. Saja. Buat kerja sikit. Acik Ustazah. Apa akan nak cakap ulang balik semula nanti nak tutup ke? Bukan. Nak tahu nak note lah tu. Nak note? Tasaharu tu Dalil tadi saya terlepas. Kak Intan, tanya Kak Intan. Kak Intan catat tu. Macam ya dia tunduk tadi catat. Betul. Dalil kelebihan bersahur kan Ustazah? Tuah lah dia ni. Nak juga minta ngaku. Yang mana? Dia ada 3. Nak confirm kan? Sekali. Sebut lagi sekali. Tasaharu fa inna fi suhuri barakah. Itu. Fa inna fis sahur. Fa inna fis suhur. Sahur ke suhur? Aku betulkan dia betulkan lain. Barakah. Fa inna fis sahur. Bukan suhur, sahur. Sebab mulanya tasahar. Jadi belakangnya sa jugalah. Tasaharu. Baik. Baik. Okey. Tapi yang paling utama sebenarnya yang boleh memberikan kita Allahumma salli ala Muhammad, kita punya kelegaan adalah tasaharu walau bijur tasaharu walau bijur atima, walaupun seteguk air. Wallahu a'lam. Okey, Kak Mak Jah nak tanya apa Mak Jah? Last.
Assalamualaikum Ustazah. Mak nak tanya gini. Waalaikumsalam. Itu ada Ustazah kata kita nak mengaji sendiri punya kan. Saya. Baca orang-orang. Saya. Jadi sampai bulan Ramadan lah. Tapi andai kata nak perlu tamat ke? Khatam ke Ustazah? Kalau Kalau boleh tak khatam, dia orang akan khatam. kalau boleh khatam, Ha. Mak Jah tutup suara kejap. Dia berdengung ni. Kalau boleh khatam, kita ikut sunnah Nabi bersama Sayyidina Jibril. Kalau boleh khatam, memang Nabi akan khatam. Murajaah dengan Sayyidina Jibril dalam bulan Ramadan. Dan kalau kita boleh khatam, kita ikut kebaikan ulama. Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali semua tu. Kalau Imam tak Nawawi. Ustazah, kalau tak dapat tamat macam mana? Kalau tak dapat tamat, tamatkan sampai tamat. Sampai bulan berapa pun tamatkanlah. Okey. Jangan berhenti membaca. Membaca, okey. Faham. Okey, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Lain? Kak Irma tadi tak buka slide dah? Oh, Assalamualaikum Ustazah. Ustazah dah boleh. Ya, Kak Wan, Kak Jah. Yang paling sekali setiap hari, setiap waktu doa dengan excited dan menyambut puasa tu adalah ya Allah ya Tuhanku, janganlah sakitkan aku. Sihatlah aku lebih daripada biasa ya Allah. Paling takut sekiranya sakit melanda. Kenapa? Dosa tu. Kenapa takut sakit melanda? Soalannya. Sebab sekarang kan memang tengah sakit. Kan tak sihat sama biasa. Sekarang sakit kan dan tidak. Tapi hasrat hati tu nak jangan sakit langsung. Jangan sakit langsung. Kak Wan mesti dah belajar banyak dan faham banyak. Saya ingatkan saja pagi ni untuk diri saya dan kita semua. Siapa yang dikurniakan oleh Allah ujian kesakitan, Allah sedang pandang. Allah sedang tinggikan darjatnya. Allah sedang ampunkan dosanya. Itu satu kebaikan. Satu keberkatan yang besar. Dan dia ada rukhsah untuk orang yang sakit ini boleh berpuasa bulan puasa. Jadi jangan risau. Jangan terlalu risau dengan kesakitan. Kerana ia adalah sekejap kawan. Kerana dia adalah pandangan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Maka siapa yang diuji kesakitan dalam bulan Ramadan ini, percayalah Allah sedang dekat dan pandang kalian. Amin. Allahumma amin. Ya kan Kak Ajar insyaAllah. InsyaAllah. Ya kawan. Tapi tetaplah saya mendoakan. Moga Kak Wan dan seluruh jamaah akan diberikan kesihatan yang baik. Diberikan kebaikan. Bila sakit, jangan cakap banyak. Infak banyak. Sakit, infak banyak. Kenapa infak banyak? Dengan infak boleh meredakan kesakitan, boleh memanjangkan umur. InsyaAllah. Infak ni bukan infak senyum tau. Infak dengan harta, dengan duit. Lepas tu buat istiqamah, konsisten. Dan niat. Hari tu saya dah bagi tahu kan? Sama je. Kalau Kak Wan kata untuk Ramadan ini nak bagi sihat, buatlah amalan ni. 3 hari berturut-turut sekurang-kurangnya. Pada waktu yang paling afdal. Ni pun masih waktu afdal. Sebab ni waktu duha. Selepas waktu subuh. Sedekah subuh. Ada waktu duha. Kalau tak lepas waktu duha, nanti waktu selepas zuhur pun boleh dikira perkara kebaikan. Tapi berazamlah pada waktu yang paling afdal, iaitu selepas subuh. Subuh atau waktu subuh. Ataupun sebenarnya kan Kak, waktu afdal bukan waktu sedekah subuh tau. Walaupun dia paling afdal sekarang orang percaya. Paling baik sebenarnya adalah sebelum waktu subuh. Ramai orang belum bangun nak buat perkara tu. Tak teringat nak buat tu. Dan antara sedekah yang paling afdal selain pada sedekah harta ketika itu, duit dan wang ringgit kita, kita membaca Al-Quran, bangun malam, itu juga dikira sebagai satu sedekah dan jariah untuk seluruh tubuh badan kita. Dalam kitab Riyadhus Salihin. Allahu Akbar. Tetapi paling hebat dan paling mahal adalah dengan harta. Tak ada ternilai itu. Pagi-pagi kan, kalau kalian nak share rezeki dengan Gema Nur Iman, tu, sebelum subuh dan semasa subuh. 2 waktu ni. Sebelum subuh tu kan, subuh lambat, 6 suku kan. Dekat negeri utara sana kan. KL dan ke atas kan lambat. Johor 69 minit. Jadi sebelum subuh tu, masukkan sedikit. Kalau kita nak hari ni nak masuk RM10 lah contoh kan. RM5 sebelum subuh, RM5 selepas subuh. Kita tengok dia punya natijahnya nanti. Allah akan berikan kemudahan atas segala jalan. Dan kita tak kecoh. Tahu apa kecoh? Kita tak risau.
kita tak risau. Allah akan bagi kebaikan yang besar. Ada apa lagi? Ada soalan? Terima kasih Ustaz. Okey, mudah-mudahan diberikan kebaikan dan kemudahan. Allah beri kemudahan. Silakan. Itu saja untuk pagi ni. Saya serahkan semula kepada admin Kementerian Iman. Bismillah. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustazah di atas perkongsian hari ni. Masya Allah, ada adab berpuasa. Allah Itu kitab jilid yang kedua. Mudah-mudahan banyak yang kita ambil lah. Moga-moga persiapan kita untuk memasuki Ramadan ini lebih mantap dari sebelum ini, dan kita sangat mengharapkanlah Ramadan kita pada kali ini ada yang lebih baik daripada sebelum ini, dan yang paling penting diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya buat sikit hebahan kuliah. Silakan. Petang ini kita ada daurah puasa bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran pada pukul 5.15 petang hingga 6.30 petang, insyaAllah. Ini sesi yang ketiga, insyaAllah. Jadi jangan terlepas peluang, kita masih bercakap berkenaan dengan puasa. InsyaAllah, mudah-mudahan bermanfaat sangat untuk kita. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gema Nurul Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang sentiasa mengimarahkan kuliah di Gema Nurul Iman dan sentiasa duduk dalam harakat ilmu, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan, kesihatan yang baik untuk kita melakukan amal ibadah, insya-Allah. Dengan ini saya mewakili Gema Nurul Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah hari ini terdapat sebarang kekurangan, kesilapan, kekilafan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tunggu kuliah kita. Jumpa Ustazah lagi selepas ini, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah izinkan pada Allah. Jadi saya mohon Ustazah tutup dengan tasbih, kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la matma'una syaqiya wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muhsinina li muqassirina li 'amilina li wajhikal karim ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma barik lana fi sya'ban ya Allah. Allahumma barik lana fi sya'ban ya Rahman. Allahumma barik lana fi sya'ban ya Rahim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna Ramadan ya Allah. Wa balighna Ramadan ya Allah. Balighna Ramadan ya Rahman. Balighna Ramadan ya Rahim. Balighna Ramadan ya Arhamar Rahimin. Balighna ila baitikal atiq fi hadzal Ramadan ya Allah. Din wa dunya wa ila al-akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya bagi salam, sebab tadi Kak Mira bagi salam, sebelum saya tutup untuk bagi salam, saya nak ambil gambar lah sebab pagi-pagi ni jarang saya punya kelas kan. Pegang kitab, sebenarnya ada kitab. Bismillah. Jangan tulis apa-apa Kak, nanti muka saya tak nampak. Kak Hajar tolong sekali ya. Bismillah. Okey, ibu-ibu, buka kamera. Saya bagi peluang, buka kamera dulu. Saya sila buka kamera. Masya Allah. Buka juga Kak Nurini akhirnya. Okey, yang lain nak membuka? Pegang kitab. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah, buka kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Hajar ni kira saya punya pembantu mengambil gambar lah di kelas saya yang lain. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa hari Jumaat insya-Allah.